على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada moderator kita atas usaha untuk sama-sama menggali ilmu pada malam ini, menggantikan program yang sepatutnya ada khidmat untuk masyarakat sebenarnya kan, tapi kita ubah dalam keadaan suasana COVID yang masih lagi belum nampak penghujungnya lagi buat masa ini. Baik, menyambut pada soalan tadi, apakah ianya solat jamak dan solat qasar? Begitu ya soalannya, betul? Betul ya? Betul, Ustaz. Baik. Okey. Solat jamak adalah solat yang dihimpunkan. Yakni dua waktu iaitu Zuhur dan Asar. Satu lagi dua waktu sebelah malam iaitu Maghrib dan Isyak. Solat jamak diberikan kepada orang yang bermusafir dan juga diberikan kepada orang yang uzur. Uzur pada syarak seperti contoh orang yang terlalu uzur, terlalu sakit, juga diberikan kepada doktor yang merawat pesakit, apa contoh doktor bedah. Itu dia ya. Baik. Manakala solat qasar. Solat qasar ialah solat yang diringkaskan daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Maka yang 4 rakaat adalah Zuhur, Asar dan Isyak. Maka solat subuh tak adalah qasar jadi 1 rakaat. Solat maghrib tak adalah jadi 1,5 rakaat. Begitu ya. Baik. Dan solat qasar ini hanya diberikan khusus kepada orang yang bermusafir sahaja. Kalau solat jamak tadi, orang yang bermusafir pun boleh, orang yang tidak bermusafir pun juga dibenarkan pada kes-kes yang tertentu sahaja. Begitulah. Jadi jamak ini terbahagi pada dua, satu jamak takdim, yang ini kedua-dua solat dilakukan pada waktu yang awal. Zuhur atau Asar dijamakkan, dibuat di dalam waktu Zuhur, namanya takdim. Kalau dibuat pada waktu Asar, yakni Zuhur dan Asar dibuat dalam waktu Asar, maka dinamakan jamak takhir. Itulah juga pada salat waktu sebelah malam. Kalau Maghrib buat pada waktu Isyak, namanya jamak takhir. Kalau Isyak dibuat dalam waktu Maghrib, namanya jamak takdim. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Kan nak terus kepada topik kita? Boleh juga kalau kita teruskan pada topik. Okey, kita terus So, pada akhir topik. nanti kita akan buka Q&A. Q&A. Okey. Kita punya siaran ni lebih kurang sejam macam tu ke? Betul ke? Betul. Rasanya dia takkan jadi sejam, dia akan jadi lebih. Sure punya. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Sejam tambah RM200. Bergurau je. Okey, baik. Keringanan syarak ketika musafir. Bab ni ramai orang confuse. Kadang-kadang kita tengok mak ayah kita pun, aku ni aku nak buat 4 rakaat jugalah, aku rasa tak sedap lah, berdua rasa macam kurang je pahala. Suka hatilah, yang penting dia solat. Kan? Yang penting dia solat. Tak apalah dia nak buat 4, silakan. Dia nak buat 2 pun, silakan. Jika sekiranya jarak perjalanannya itu melebihi 2 marhalah. 2 marhalah adalah 90 km ke atas. Ini pada kitab-kitab yang lama dahulu. Kitab-kitab yang kemudian, yang ulama mutakallimin, paling kurang 80 km. Jarak perjalanan sehala bukan pergi dan balik 80 km. Kalau macam tu hari-hari orang jamak dan qasar. Sebab perjalanan pergi kerja balik kerja hari-hari. Baik. Di dalam hukum syarak, antara perkara yang diberikan kelonggaran kepada mereka yang musafir ialah dibenarkan melakukan solat secara jamak dan qasar. Contoh, kami di pejabat kami ni, tenaga berhad, ada seorang bos nama dia Puan Afzal. Duduk kat mana Melaka? Duduk di Melaka dan setiap hari berulang. Pagi-pagi sebelum subuh dah bertolak dah. Jadi nak solat subuh, dia solat kat mana? Dia solatlah dekat hentian sebelah ke macam tu. Masa nak balik nanti, dia solat kat mana? Keluar daripada kawasan ofis, daripada zon Bangi, katakanlah masuk zon nilai. Maka dia lakukan solat secara jamak, yakni Asar dan Zuhur.
katakanlah jamak tahlil, begitulah contohnya begitu ya. Baik. Dalil daripada Al-Quranul Karim menunjukkan terdapat keringanan dalam menunaikan salat secara besar ketika musafir. Ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi ini, maka tidak mengapa kamu kasar salatmu. Surah An-Nisa ayat 101. Kan? Syarat dia dihuraikan oleh para alim ulama. Yakni perjalanan sehala itu melebihi 2 marhalah. Dan syarat perjalanan sehala itu juga perjalanan yang harus pada syarak. Bukan perjalanan maksiat. Perjalanan. Aku ni daripada Kelantan. Aku nak jumpa gawe aku. Mana? Bukit Jalil. Ada pertandingan bola sepak. Umpama contoh lah. Kan? Rupanya dia nak tengok bola tu, nak jumpa gawe. Nak jumpa makwa. Rupanya. Maka perjalanan dia tu maksiat. Sebenarnya. Perjalanan itu maksiat. Maka perjalanan yang maksiat tidak boleh jamak, tidak boleh kasar. Dia kena solat dalam waktu sendiri. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Macam tu rupa-rupanya. Baik. Dalil daripada as-sunnah yang menunjukkan keharusan salat qasar ketika musafir ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah, di mana beliau telah bertanyakan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkenaan ayat 101 tadi yang menyatakan tiada kesalahan mengkasarkan salat ketika keadaan takut. Ya'la bertanya Sayyidina Umar, bukankah sekarang kita telah merasa aman dari ketakutan itu? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merasa heran tentang persoalan yang ditanyakan itu, menyebabkan beliau bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal yang demikian. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ianya yakni salat qasar adalah satu pemberian hadiah daripada Allah Ta'ala kepada kamu, maka terimalah pemberiannya. Dia tak berkait dengan takut atau tak takut. Walaupun aman perjalanan bermusafir itu aman daripada gangguan seumpamanya, asalkan mencukupi syaratnya perjalanan tersebut, silakan nak qasar. Silakan nak ringkaskan menjadi 2 rakaat. Begitu ya, baik. Manakala dalil bagi urusan solat jamak ketika musafir ialah, ini jamak himpun. Iaitu Rasulullah SAW biasa menjamak antara solat zuhur dan asar jika baginda sedang dalam perjalanan. Baginda juga menjamak antara solat maghrib dan solat isyak. Hadis riwayat Bukhari, kalau tak kitab Sahih Bukhari pada hadis 1107. Itu dia. Kan? Baik. Kiraan bermula dan berakhirnya musafir. Ini kita kena tahu. Kan? Permulaan musafir dikira setelah seseorang keluar dari kawasan kediaman yang jadi tempat tinggal dia. Moderator kita tinggal kat mana? Rumah kat mana? Saya tinggal kat Bangi je. Bangi je? Bangi section berapa? Section 5. Section 5. Sebelah section 5, section 6 lah kan? Section 5 dia ada surau dia sendiri. Section 6 ada surau dia sendiri. Section 5 dekat dengan surau Ar-Rawdah. Dekat dengan Petronas kan? Betul. Okey, katakanlah dekat dengan Petronas tu. Aku dah keluar contoh dan lepas itu masuk ke nilai dah. Sebab lain dah tu. Dah boleh tak kalau kita nak melakukan solat jamak? Boleh jawapan dia. Okay. Baik. Contohnya apabila melewati sungai. Itu sepadan-sepadan ya. Parit, dulu-dululah tembok, kota. Atau kawasan tidak ada bangunan lagi. Ini kiraan zaman dahulu. Sekarang ni kita dah ada sepadan. Ni taman section sekian. Yang ni taman ni section sekian. Sekarang ada presin sini, presin sana. Kadang-kadang dia ada masjid sendiri. Itu juga dah dibenarkan. Ada orang kata, tak naklah Ustaz, nak rasa lebih sikit, nak berhati-hati, nak berjaga-jaga, nak keluar daripada zon bangi. Silakan, tak ada masalah. Nak keluar daripada zon bangi, masuk mana dah? Ini bukan bangi, ni Kajang dah, umpama contoh. Dah sampai Cuar, umpama contohnya lah kan. Begitu ya, baik. Musafir berakhir apabila seseorang sampai ke destinasi
tuju, atau apabila memasuki kawasan permulaan perjalanan dia patah balik. Dah balik ke rumah dia balik semula. Atau apabila seseorang singgah sementara di suatu tempat yang dia pergi tu, dan tinggal di situ selama 4 hari penuh. 4 hari penuh. Bukan 3 hari. Kalau 3 hari itu semata-mata dia masih lagi dalam kiraan musafir. Tapi kalau dia stay 4 hari daripada hari sampai itu, ke automatik daripada hari pertama lagi dia sampai itu, dia hendaklah solat tamam, yakni solat sempurna 4 rakaat di dalam waktu masing-masing. 4, 4, 3, 4, 2. Macam tu lah. And, baik. Tidak termasuk hari ketibaan dan hari keluar yang disebut sebagai orang yang bermukim ni. Orang yang bermukim tu apa benda? Orang yang stay hari ke atas. 4 hari penuh ke atas. Kalau 3 hari tengah macam mana? Daripada hari saya sampai. Hari awak sampai tu pukul berapa? Pukul 12 tak saya sampai. Mana Teluk Intan, contoh. Maka hari sampai tu pukul 12 tengah hari tu, hingga 12 tengah hari esok, dikira sehari. Hari esok, pukul 12 tengah hari esok, ke 12 tengah hari lusa, hari yang kedua. Dikira hari yang kedua. Sama juga orang yang period. Orang yang period, dia jangan tanda tarikh saja. Dia kena tanda juga waktu dia. Waktu bermula. Katakanlah bermula, keluarlah tanda-tanda darah period ni. Kan? Apa? Pukul 11 pagi. Dia kena catat dekat kalender dia tu. Kat diary tu. Dia catat. Bukan main ya macam tu je. Salah. Sebab apa kita ada tanggungjawab mendirikan solat. Itu ya. Baik. Syarat perjalanan yang mengharuskan jamak, himpun dan qasar. Ringkaskan. Apa benda pula? Sebelum kita membicarakan tentang pelaksanaan salat jamak dan qasar, terlebih dahulu kita perhatikan apakah syarat yang mesti dipenuhi bagi sesuatu musafir atau perjalanan sehingga dia tu layak diberikan keharusan solat secara jamak, himpun dan qasar, ringkaskan. Baik. Syarat-syarat perjalanan yang diharuskan syarak adalah seperti berikut. Yang pertama, perjalanan mestilah bertujuan yang diharuskan oleh syarak, iaitu perjalanan bukan bertujuan melakukan maksiat. Mat, mu nak pergi mana ni, Mat? Mu nak pergi meropok KL. Mu duduk mana Gua Musai? Dia nak pergi merompak. Umpama contohnya lah kan. Maka dia kena solat tetap di dalam waktu masing-masing dan tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Ustaz, ada ke orang kaki perompak semayang? Tak kira lah perompak ke tak perompak, penyamun macam mana pecah rumah sekalipun, tuntutan wajib solat atas diri ni tu tak pernah tanggal. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Tidak disyaratkan musafir yang aman perjalanannya tu dan selamat dari sebarang ancaman keselamatan. Tak disyaratkan macam tu. Walaupun aman perjalanan dia, ada driver dia, ada security guard, bodyguard dia, kan, contohnya, tetap juga diberikan kelonggaran untuk jamak dan qasar asalkan perjalanannya itu melebihi 2 marhalah. Ya. Jarak perjalanan yang kedua, mestilah 2 marhalah, yakni 90 km atau lebih. Tidak mencukupi syarat musafir jika jaraknya tidak mencukupi 2 marhalah atau diragui. Bang, kita ni cukup ke tak 2 marhalah ni? Ya ke tidak? Ya ke tidak? Cuba tekan Waze daripada awal kita nak keluar rumah, jarak keluar rumah, pintu rumah kita tu ke destinasi yang kita nak tuju mengikut route yang kita nak lalu tu. Jadi kita tengok, okey, route yang kita nak lalu ni memang lebih 90 km. Katakanlah 90.5 ataupun 91 km. Cukuplah untuk dia nak jamak dan qasar. Baik, katakanlah dia nak balik ke Sungai Besar, Selangor. Sungai Besar pasal dalam Selangor kan. Lepas sikit daripada tu barulah masuk Perak. Kan? Baik. Ada roundabout kat situ. Jangan tengok, tak sampailah 90 km bang, kata si isterinya tu. Baru 89 km, lepas tu sikit lagi ke depan tu simpang dah rumah mak dah katanya. Bang, kat depan tu ada roundabout, pusing 5 kali bang, bagi cukup 2 marhalah boleh tak bang? Itu namanya mengelat nama tu membongak nama kata orang Negeri Sembilan. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Maka dia kena solat sempurna dalam waktu masing-masing, 4 rakaat lah. Baik.
Kemudian ketiga, musafir hendaklah mempunyai arah tujuan yang tertentu, bukan musafir yang tidak pasti ke mana arah tuju dia. Contoh backpackers. Backpackers kan orang yang entah ada perancangan ke tak ada perancangan ke, macam itulah kan. Dia tahan je kereta. Encik nak ke encik encik berhenti boleh ke tolong hantar saya? Encik nak ke mana? Laluan mana? Saya nak ke Bido. Bolehlah saya ke Bido lah hari ni. Dia main ikut orang aja macam tu. Kan, ataupun ke mana aku tergerak hati aku nak melangkah, aku jalan je lah. Kan, yang tu tak boleh. Tak boleh. Maka dia kena solat sempurna sebagaimana hukum solat yang asal. Baik. Ada apa-apa soalan tak yang terlintas? Kalau nak tanya boleh tanya terus. Kan? Kalau kita letak kat ujung nanti takut terlupa pula dah. Hmm. Hmm. Jarak masa tak diambil kira. Tidak terpakai dalam nak menetapkan hukum ni. Sebab yang terpakai adalah jarak perjalanan. Jauhnya perjalanan tersebut, walaupun perjalanan tersebut boleh sampai dalam masa yang pendek. Umpama contoh naik flight. Ada pesawat peribadi sendiri umpama contoh. Contohnya macam Ustaz Dr. Zahzan Muhammad, sekarang dia dah ada datuk kalau tak silap saya lah. Dan jiran-jiran dia VIP. Ustaz, malam ni free tak? Kenapa? Ikut saya Ustaz, sekejap lagi driver saya sampai ambil Ustaz, kita berbuka dekat Medan Indonesia, and kita tarawih kat Masjid Negara. Lain macam naik tikar terbang ke ni? Tak, rupanya dia ada pesawat peribadi rupanya, VVIP tu. Yalah, bil elektrik dia saja sebulan 5,000. Bil elektrik rumah 3 tingkat, air terjun daripada bawah naik ke atas, turun balik air tu. Mana tak banyak bil elektrik dia kan? Walaupun perjalanan tu pendek masanya, 1 jam tak sampai, katakanlah 45 minit daripada Subang ke ataupun daripada KLIA 2 kan ke Medan, tetap juga diberikan rukhsah solat secara jamak dan qasar kerana jaraknya. Bukan kerana tempoh masanya tu. Begitu dia. Baik. Dalam musafir yang memenuhi syarat-syaratnya seperti yang disebutkan tadi, terdapat 3 pilihan atau 3 cara menunaikan solat yang boleh dilakukan oleh orang yang musafir. Pertama, apabila masuk waktu Zuhur, si musafir menunaikan solat Zuhur 2 rakaat. Kemudian apabila masuk waktu Asar, si musafir menunaikan solat Asar sebanyak 2 rakaat. Maka dekat sini dia hanya buat qasar saja, dia tak jamak, dia tak himpun. Kan? Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dia jamak sahaja. Dia tetap buat 4 rakaat. Zuhur dia buat 4, Asar dia buat 4. Contohnya apabila masuk waktu Zuhur, si musafir menunaikan solat Zuhur 4 rakaat, seterusnya disambung dengan solat Asar 4 rakaat. Yang ini dia buat jamak takdim. Waktu Asar nanti tidak perlu lagi dia ulangi solat. Atau apabila waktu Zuhur masuk, si musafir berniat untuk menunaikan solat Zuhur tersebut dan menunaikannya di dalam waktu Asar, dia niat jamak. Apabila masuk saja waktu Zuhur, dia niat aku jamakkan Zuhur ke dalam waktu Asar ataupun aku takhirkan Zuhur. Cukup. Macam tu. Kan? Jangan kita tak niat. Kalau kita tak niat jamak takhir umpama contoh, kita tak niat nak menjamakkan Zuhur kita ke waktu Asar, tiba-tiba azan Asar kumandang, kita berdosa. Jawabnya, solat tersebut kita lakukan qadaan, bukan lagi jamak. Begitu ya. Baik. Pilihan yang ketiga, solat qasar dan jamak. Maka dia buat 2 rakaat dan 2 rakaat di dalam waktu Zuhur, ataupun 2 rakaat dan 2 rakaat Asar di dalam waktu Asar. Maka ada 3 pilihan kat situ. Di dalam ketiga-tiga cara tadi, seseorang musafir boleh memilih cara mana yang lebih mudah dan sesuai. Sebab setengah orang kan dia bawa kenderaan sendiri, dia bebas timing dia. Setengah orang dia naik bas, setengah orang dia tumpang orang dan sebagainya. Maka kalau yang tumpang-tumpang orang dan sebagainya ni, lebih baik aku jamak lah. Aku tak tahu apa hal keadaannya dalam perjalanan ni.
nak naik flight dan sebagainya, baik dia buat jamak ketika mana dia berada di KLIA tu, contohnya. Baik. Syarat-syarat sah salat qasar. Pertama, berniat qasar ketika takbiratul ihram. Kan? Angkat takbir tu. Saja aku solat pada zuhur qasran lillahi ta'ala. Gitu kan. Ini adalah syarat paling penting dan asas kerana niat menjadi penentu jenis solat yang dilakukan sama ada qasar ataupun tamam. Okey. Macam mana pula? Tiba-tiba dia Allahu Akbar. Dah bar dah pun. Tengah-tengah baca Fatihah. Tadi aku niat qasar ke tamam 4 rakaat kedua 4 kedua dia duk bermain-main macam tu. Maka kembali kepada asal hukum 4 rakaat. Dia kena selesaikan 4 rakaat. Bukan dia batalkan solat tu, dia niat semula. Tak. Dia kembalikan kepada hukum asal buat 4 rakaat. Faham ya? Kedua, musafir, yakni perjalanan tu mestilah memenuhi syaratnya yang diharuskan oleh syarak. Ini supaya jadi sah sembahyang tu hingga melayakkan keharusan mengqasarkan solat yang seperti mana yang telah pun disebut sebelum ni. Ya, perjalanan tu bukan maksiat, perjalanan tu melebihi 2 marhalah, sama ada aman perjalanan ataupun tidak aman perjalanan tu, tak jadi masalah kat situ. Baik. Dan yang ketiga, si musafir hendaklah berada di luar kawasan qaryah dia. Dia kena keluar daripada sempadan tempat dia bermastautin, tempat dia tinggal tu. Atau keluar terlebih dahulu hingga melepasi sempadan kawasan tempat kediamannya. Bagi orang yang mastautin lah. Bagi orang yang bermukim lah. Siapa orang yang bermukim? Umpama contoh. Orang yang dia hanya tinggal di rumah ni, ini sekarang ni aku duduk sini ni untuk sementara waktu sahaja. Nanti bila aku tua nanti, dia nak bermukim lah. Ataupun dia menyewa. Ataupun dia duduk kat mana? Dia duduk di homestay. Lagi dia duduk kat mana? Asrama, hostel. Kawasan universiti ataupun college. Masuk ke sempadan daerah yang lain. Barulah dia boleh memulakan solat jamak dan qasar. Dia tak boleh niat jamak dan qasar tu daripada tempat dia. Dia kena keluar dulu. Macam tu ya. Baik. Seterusnya, tidak mengikut imam yang bermukim. Orang yang sembahyang qasar ni, jangan pula diikut imam yang sembahyang tamam 4 rakaat. Katakanlah, kan? Dia sampai-sampai dia tengok, ada imam kat sini sembahyang 4 rakaat. Aku pun bersenang lenang aja ni, tak ada nak naik kereta orang, memang naik kereta sendiri ataupun naik motor sendiri nak balik kampung ni. Kebetulan sampai-sampai masuk masjid, imam baru nak angkat takbir, aku join je lah. Boleh, tak ada masalah. Dia nak dapatkan faedah fadilat 27 kali ganda salat berjemaah, silakan, tak ada masalah. Macam tu kan? Okey. Baik. Kalau tiba-tiba dia akan takbir, contohnya dia solat di R&R. Mana kita tahu orang ni imam tak imam? Kan waktu pun katakanlah ketika tu kita sampai tu pukul 2. Kalau solat yang betul-betul ada imam kat situ lah, umpama contoh. Antara kedai-kedai yang banyak-banyak tu ada orang yang memang jadi imam di R&R punya surau tu. Kan kita angkat takbir, masa tu pukul 2 dah. Pukul 2 petang lah. Nak solat Zuhur. Kita tengok ada brother ni, pakaiannya pun okey, pakai kopiah apa benda semua, aku nak berimam lah dengan dia. Tapi kita tak sempat nak bertanya dia, abang nak buat 4 rakaat ke? Abang nak buat 2 rakaat? Kan? Sebab dia dah angkat takbir dah. Kita pun sampai-sampai, kita pun berdiri sebelah dia, sebelah kanan, ke belakang sikit sahaja, satu tapak kaki perbezaan dia. Bukan satu langkah ke belakang, satu tapak kaki bersebelahan dia. Cumanya dalam situasi COVID sekarang ni, bolehlah kita jarakkan jadi 1.5 meter. Jarak begitulah, tak masalah. Kan? Sah, tetap sah. Baik. Jadi kita tak tahu, brother ni aku nak berimam dengan dia. Aku akan takbir, sekadar yang dia boleh dengar Allahu Akbar. Maknanya, dia perasan lah, ada orang nak berimam dengan aku ni. Tapi kita pula terfikir, brother ni 4 ke 2. Kita terfikir.
Habis tu macam mana kita nak buat? Kita terus niat 4 rakaat. Boleh? Ataupun kita taklid. Aku solat zuhur sebagaimana rakaat imam. Pun boleh rupa-rupanya. Kalau imam tu 2, 2 lah aku. Kalau imam tu 4 rakaat, 4 rakaat lah aku. Macam tu. Baik. Ini ramai orang tak tahu kan? Ni tip nak bagi tahu kat sini. Baik, seterusnya. Musafir yakni perjalanan hendaklah berterusan mulai awal solat hingga akhir solat tersebut. Contohnya kalau kita takut kita naik flight laju, kan, tiba-tiba sampai ke tempat nak landing tu, naik helikopter lah contoh. Kan? Sekejap je dah sampai. Walaupun sekejap-sekejap sampai tu, biar mesti dalam jarak musafir tu belum lagi sampai ke tempat yang kita nak landing betul-betul, tapak rumah kampung kita tu. Rumah nenek kita ataupun rumah mak kita tu yang kita nak balik tu. Jangan begitu. Katakanlah dia solat dalam heli contohnya. Selagi mana belum sampai tu okeylah. Yang ni menunaikan solat qasar hendaklah selesai sepenuhnya ketika dalam tempoh musafir, perjalanan musafir tu. Jangan ketika dia landing tu, alamak, tempat yang memang aku dah sampai dah pun. Yang mana aku akan stay 4 hari kat situ. Confirm. Maka dia jadi orang yang bermukim. Begitu. Baik. Seterusnya, tidak berniat untuk bermukim di satu tempat selama 4 hari yang sempurna termasuk malamnya. Tu tadi kan, kita kena kira. Kita sampai tu, aku sampai ni kejap lagi Zohor. Maka Zohor hari ni hingga ke Zohor esok, dikira sehari aku tinggal di sini. Zohor esok hingga ke Zohor lusa, 2 hari. Zohor lusa ke Zohor tulat, 3 hari. Kan? Sebelum Zohor, hari yang keempat sebelum Zohor, katakanlah pukul 10, dia akan keluar untuk meneruskan perjalanan yang lain pula, ataupun dia nak balik ke tempat dia bermukim yang asal, ataupun dia memestatin di KL Bangi ke, macam tu. Maka selesailah semuanya itu dalam tempoh yang dia stay 3 hari lebih tu, semuanya dikira orang yang bermusafir. Sahlah solatnya. Jangan ada orang confuse. Ni yang paling ramai orang confuse. Haji balik kampung selalu musafir ke? Memang saya musafir lah. Saya balik kampung 7 hari duduk kat kampung. Jadi kita tahu musafir-musafir ni 3 hari boleh jamak qasar. Dia faham kat situ rupa-rupanya. Jadi hari dia sampai, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia jamak dan dia qasar. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, dia salat tamam 4 rakaat. Lebur yang 3 hari tu. 3 hari yang awal tu dia kena qada balik. Tak sah solatnya tersebut. Ramai ni yang tak tahu ni. Ramai yang tak tahu ni. Ramai yang salah faham benda ni. Kadang-kadang dah bertahun-tahun, umur pencen baru faham rupa-rupanya. Punyalah lama dia perkhidmatan dia, di mana-mana lah dia bekerja dan sebagainya. Masa umur pencen dah jadi kaki surau, belajar-belajar bab ni, alamak, berapa banyak aku kena qada ni. Rupa-rupanya kan. Kancing gigi jawab macam ni lah. Baik. Bebas bermusafir seterusnya. Mengikut kehendak dan pilihan sendiri, tidak sah solat jika tentera yang tidak berniat untuk bermusafir 2 marhalah tetapi hanya mengikut ketuanya. Contoh, komander bagi tahu, okey semua naik truk, kita akan bergerak ke satu lokasi. Lokasi yang tidak dinyatakan. Kan? Lokasi yang tidak dinyatakan. Semua naik je, ikut je. Corporal ke private ke apa semua ikut je kan. Masuk waktu Zuhur, sembahyang Zuhur 4 rakaat. Masuk waktu asar, sembahyang asar 4 rakaat. Sebab tak tahu. Tak diberitahu secara jelas oleh ketua platoon dia. Tu kan. Baik. Tu ya. Ada soalan setakat ni? Okey, bagus. Bagus soalan ni. Okey. Pertamanya, bagi orang tentang hukum mendirikan Jumaat bagi orang yang musafir. Pertama, ada hukum kat situ. Yang kedua, bagaimana orang yang boleh mengelakkan dirinya daripada jatuh dalam orang yang wajib melaksanakan fardu Jumaat. Kerana hari itu dia bermusafir. Okey. Kalau kita bermusafir pada hari Jumaat, kita keluar memulakan perjalanan sesudah azan subuh kumandang.
maka hukum wajib mengerjakan Jumaat bagi diri kita tu wajib. Sebab dia keluar memulakan perjalanan tu, keluar rumah dia tu, keluar daripada mukim dia tu, kan? Melepasi mukim dia tu selepas azan subuh. Kalau dia keluar melepasi mukim dia, tempat dia stay tu, sebelum azan subuh, dia tidak wajib Jumaat. Tetapi afdal kalau dia melaksanakan Jumaat. Afdal. Maknanya satu tuntutan yang bagus, pahalanya besar. Sebab pahala Jumaat ni besar. Besar. Jadi itu settle persoalan tu. Persoalan yang kedua, kalau kita melakukan solat fardu Jumaat, apakah boleh kita jamakkan, yakni dengan jamak takdim selepas kita selesai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita terus bangkit bangun dan iqamah, kemudian solat asar jamak takdim. Dia jamak takhir tak boleh. Jumaat dia dalam waktu Jumaat dia khususiyah. Khusus, dia tak boleh ditransferkan pada waktu asar, tak boleh. Jadi waktu asar boleh masuk ke dalam waktu Jumaat, namanya jamak takdim. Hukumnya harus. Boleh dan sah. Itu ya. Berapa ramai audiens kita malam ni? Tak nampak pun ni. Baik. Seterusnya. Cara pelaksanaan salat qasar. Apabila masuk waktu solat, contohnya zuhur. Si musafir hendaklah melaksanakan solat zuhur seperti yang biasa ditunaikan. Ini macam dah cerita tadi. Belum ya. Cuma yang berbeza adalah sudut niat dan bilangan rakaatnya sahaja. Ya, sama ada kita nak buat tamam ataupun kita nak buat qasar. Okey. Semasa mengangkat takbiratul ihram untuk solat, si musafir hendaklah melintaskan niat ketika itu memendekkan solat zuhur kepada 2 rakaat. Sajak solat fardu zuhur qasran lillahi taala. Gitu lah. Dan yang ketiga, solatlah 2 rakaat seperti mana solat sunat yang biasa dilakukan. Okay, faham dah tu? Faham ya? Dan kita tengok juga, sebelum kita nak berimam dengan orang tu, di mana-mana tempat R&R dan sebagainya tu, make sure betul korang ni berdiri tu nak semayang. Tiba-tiba berdiri lama, tak rokok-rokok, tak sujud-sujud. Rupanya kawan tu tengah main handphone rupanya. Kan haram betul. Kita yang terkena. Salah kita juga tak cek awal. Baik. Pengertian solat jamak dan hukumnya. Tadi dah cerita dah sikit tentang solat jamak kan. Pengertian jamak tu maknanya dia himpun. Jamak takdim dibuat di awal waktu. Maknanya waktu yang pertama, bukan waktu yang kedua. Waktu solat yang pertama zuhur, pada waktu sebelah malamnya namanya maghrib. Itu namanya jamak takdim. Kalau takhir, kita buat pada waktu asar yang siangnya itu. Zuhur dilakukan di dalam waktu asar. Mana nak buat dulu? Asar dulu ke zuhur dulu? Kalau jamak takhir. Ataupun malamnya nak buat isyak dulu ke nak buat maghrib dulu? Maka susunannya yang afdal ialah dilakukan solat yang terdahulu, yakni solat zuhur dulu, kemudian solat asar dalam waktu asar tu. Sebab apa? Mengikut turutan solat. Maknanya kalau kita buat solat tu jamak takhir, kita buat maghrib dulu dalam waktu isyak tu, kemudian kita buat fardu isyak. Ya. Cumanya solat jamak ni namanya takdim, dia mesti berturut-turut. Dia mesti berturut-turut. Selepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, solat zuhur tu, terus bangkit bangun, sunat kita iqamah. Tak sunat kita berzikir. And terus kita solat fardu asar jamak takdim. Kalau kita terbatal wuduk, umpama contoh, terkentutlah katakan ataupun terbatal atas perkara yang lain, kan, diharuskan pada waktu perceraian yang pendek tu lebih kurang dalam 5 minit, 8 minit gitu untuk kita ambil wuduk. Tapi kalau kita siap pergi memerut 10 minit, 15 minit, itu dah kira terputus pada uruf, pada penglihatan masyarakat kita, 15 minit lama benar ni, maka terputuslah jamak dia. Dia kenalah solat asar dalam waktu asar nanti. Dia kena solat asar dalam waktu asar nanti. Ataupun kalau waktu dia lapang, dia nak ulang semula zuhur dan asar jamak takdim pun boleh. Begitu. Baik. Syarat sah jamak, yang ini tertib, iaitu dimulakan dengan salat yang pertama
yakni Zuhur ataupun Maghrib, dan diikuti solat yang kedua, Asar pada waktu siang dan Isyak pada waktu malam. Tu dia. Berniat jamak takdim yang paling afdal ialah ketika takbiratul ihram. Ya, berniat jamak takdim yang paling afdal ialah ketika takbiratul ihram, solat yang pertama. Harus juga diniatkan di pertengahan solat pertama walaupun ketika memberi salam. Niat jamak takdim tu, kita niat jamak tu yang pertama, pilihan dia ketika kita takbiratul ihram. Saja kau solat fardu maghrib jamak takdim. Bila jamak takdim dia sebut gitu, maknanya isyak lah pasangan dia. Tak adalah solat solat maghrib tu pasangan dia tiba-tiba asar. Tak memang pasangan dia isyak, kan, begitu kan. Baik. Dan boleh juga diniatkan jamak tu di pertengahan solat yang pertama, katakanlah ketika rukuk ke, ketika i'tidal ke, ketika sujud ke, sebelum kita bagi salam. Tu dia. Kan? Maknanya katakanlah selepas kita baca tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid. Kan? Aku jamak takdim. Masa kita sembahyang maghrib tu. Lepas tu kita bagi salam. Lepas tu teruslah kita bangun buat solat isyak pula. Saja kau solat fardu isyak 2 rakaat qasran. Tak payah sebut jamak dah. Sebab tadi dah niat jamak di dalam solat maghrib. Faham ya? Okey. Ketiga, berturut-turut antara kedua-dua solat tanpa diselangi dengan jarak masa yang lama. Ini bagi solat jamak takdim. Kalau solat jamak takhir macam mana tuan-tuan? Katakanlah kita dah solat zuhur pada waktu asar. Kan? Kena rasa lapar lah. Jom kena tertarik dulu. Waktu canai dulu. Pukul 6 nanti sembahyang asar. Yang tadi solat asar tadi, solat zuhur tadi tu dalam waktu asar tu, dia solat pukul apa? Dia solat pukul 5 katakanlah. Solat zuhur dulu lah. Lepas tu pukul 6 nanti baru solat asar. Boleh, tak ada masalah. Tak disyaratkan berturut-turut muwalat. Tapi yang disyaratkan muwalat ni berturut-turut ni pada jamak takdim. Begitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, berterusan berada dalam musafir sehingga takbiratul ihram solat yang kedua. Solat yang pertama hendaklah diselesaikan dalam waktu yang musafir itu. Solat kedua memadai dengan melepasi takbiratul ihram sahaja. Iaitu semasa takbiratul ihram solat yang kedua. Disyaratkan masih berada dalam musafir. Jika musafir tamat selepas mengangkat takbiratul ihram solat kedua, solat jamak takdim tersebut sah. Tu dia. Perinci betul dia punya huraian dia kat sini. Baik. Ada soalan daripada yang lain? Muslimat? Farah tak ada soalan ke Farah? Baik. Kita tengok persoalan-persoalan yang lain ya. Lafaz niat tak perlulah. Semua dah faham dah tu. Persoalan soal jawab solat musafir. Tuan-tuan boleh beli buku ni. Warna kuning ni. Yang ditulis oleh Ustaz Zulkarnain Dolah. Kan? Harga dia RM13. RM13. Ada stok dengan saya, ada 20 naskah kalau tak silap saya. Boleh jadikan rujukan, boleh share dengan mak, ayah, adik-beradik, bagus. Okey. Persoalan yang pertama. Bolehkah orang yang sentiasa berada dalam musafir, contohnya kapten kapal, bawa kapal laut, ataupun juruterbang, pilot, ataupun pramugara, pemandu bas ekspres dan sebagainya mengqasarkan solat? Hari-hari jamak qasar ke ni isunya? Baik. Menurut Syekh Atiyah Sakar, bekas ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar, universiti tertua di dunia. Orang yang sentiasa berada dalam musafir mempunyai dua keadaan. Okey, iaitu sama ada mereka membawa bersama anak isteri dan keperluan hidup mereka di atas kapal sepanjang masa. Seolah-olah kenderaan adalah rumah kediaman.
Ada ke orang naik bas hari-hari bawa anak bini sekali? Tak ada kan. Tapi kalau kapal laut, mungkin ya kapal laut. Kapal persiaran tu kan, segala kemudahan ada kat situ. Dengan rumah, dengan bilik dan sebagainya tu. Kan? Makan, minum, dapur, semua siap. Bilik air, dah macam rumah dah. Kalau yang macam tu, tak boleh. Tapi kalau yang naik bas ekspres ni, boleh lah. Naik bas ekspres. Hari-hari kerja dia driver kan. Bawa bas ekspres daripada Kelantan, Terengganu dan sebagainya, Kedah ke utara, ke Penang, ke Langkawi, ikutlah. Baik. Jika mereka membawa bersama anak dan isteri serta keperluan hidup di atas kapal tersebut seperti makanan dan pakaian dan menjadikan kapal atau kenderaan yang dinaiki sebagai rumah kediaman, kelengkapan semua siap dah. Maka mereka adalah seumpama orang yang bermukim. Sama hukum macam duduk kat rumah sendiri. Baik. Tidak harus mengqasar solat dan tidak harus berbuka puasa kerana bermusafir. Kecuali berbuka jika ada mudarat. Itu dia ya. Baik. Manakala jika mereka yang kerjanya sentiasa di atas kapal dan sentiasa bermusafir tetapi tidak membawa bersama di atas kapal itu atau kenderaan itu anak isteri serta keperluan hidup mereka. Jadi kalau dia nak mandi pun dia kena berhenti kat masjid. Berhenti kat surau dan sebagainya. Anak bini memang tak ikut pun. Yang ikut siapa? Kelindan. Pembantu driver ataupun driver yang kedua. Kan? Baik. Sebaliknya mereka mempunyai watan, yakni tempat tinggal, tanah air, kediaman yang menjadi tempat tinggal. Diharuskan qasar solat setiap kali mereka memulakan perjalanan. Makanya driver bas, driver lori ni hari-hari bermusafir hantar barang ni silakan, tak ada masalah. Dalam perjalanan dia tu untuk dia solat jamak dan qasar. Dia solat jamak, takdim, takhir. Ada satu lagi yang dilaknat. Yang dilaknat benda ustaz, jamak takyah. Dia takyah semayang. Itu memang kena laknat lah jawabnya. Mana ada. Kan? Baik. Pemandu bas ekspres boleh mengqasarkan solat mereka setiap kali mereka bermusafir untuk memandu bas. Jawapan dia. Kan? Baik. Ini dalam fatwa Al-Azhar. Ya, baik. Apakah keadaan yang menyebabkan tiada keharusan solat qasar? Ke orang ni tak boleh solat qasar. Wajib solat secara tamam, sempurna 4 rakaat. Ketika musafir. Keadaan yang menyebabkan seseorang musafir wajib solat secara sempurna 4 rakaat, yakni musafir akan terputus apabila berlaku salah satu perkara yang berikut. Apa benda? Pertama, berniat untuk menetap sementara. Apa contohlah. Kita nak travel pergi ke Pulau Pinang. Kita singgah rumah adik-beradik kita di Tanjung Malim. Kat situ pula ada pot memancing baik punya. Kan? Suasana kampung bestnya, best gila orang kata. Katakanlah dah habis PKP, dah lama tak berjalan kan. Pergi rumah adik-beradik, tak pernah singgah rumah dia di Tanjung Malim. Kan? Dia baru beli rumah katakanlah. Tiba-tiba tengok, bestnya kat sini. Banyak pula tempat melancong. Asalnya kita nak singgah sehari 2 sahaja. Punyalah best kalau macam ni aku nak duduk 5 hari lah. Kalau macam ni punya best aku nak duduk 5 hari lah. Kalau macam tu, daripada hari yang dia niat tu, dia tak boleh jamak qasar dah. Di situ dia tak boleh jamak qasar. Selepas dia keluar daripada Tanjung Malim, di kediaman taman rumah di Tanjung Malim tu, adik-beradik punya tu, nak ke Penang nanti, dikira perjalanan yang baru. Perjalanan musafir yang baru. Maka perlu dikira lah. Daripada Tanjung Malim tu nak ke Penang, cukup tak 2 marhalah? Cukup kan? Maka silakan. Itu kiraan yang baru. Kiraan musafir yang baru. Daripada Bangi ke Tanjung Malim, cukup tak 2 marhalah? Kalau cukup, silakan musafir. Jamak dan qasar di dalam perjalanannya itu. Ataupun ketika mana dia stay di Tanjung Malim tu, tidak lebih daripada 3 hari ataupun 4 hari yang penuh. Silakan untuk jamak dan qasar. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Kalau dia hanya stay 3 atau 4 hari tetapi tidak penuh 4 hari di Tanjung Malim, maka dikira perjalanan asal daripada Bangi terus ke Penang itu, walaupun ada singgah di Tanjung Malim, sebagai satu perjalanan kesemuanya. Satu perjalanan musafir. Berbeza dengan orang yang stay di Tanjung Malim tadi tu, 4 hari penuh, maka dia dikira sebagai 2 perjalanan musafir. Yang pertama, Bangi ke Tanjung Malim.
Yang kedua, selepas mana dia stay 4 hari penuh tu, dia dikira orang yang bermukim di situ. Barulah dia keluar untuk terus ke Pulau Pinang, perjalanan yang kedua, musafir yang kedua. Baik. Jelas ya? Baik. Kedua, tidak berniat qasar semasa takbiratul ihram, terlupa niat qasar. Maka keharusan ketika itu untuk diri dia hilanglah. Kenalah dia solat tamam 4 rakaat. Ketiga, si musafir tidak mengikut imam yang bermukim. Katakanlah, kita singgah di surau tepi jalan. Dalam perjalanan kita nak balik ke kampung ataupun kita singgah di surau Petronas, surau Shell, pam minyak tu, umpama contoh. Singgah, nampak berada ni ada beg, nampak beg ni macam orang musafir je ni, beg besar je ni sebelah dia semayang tu. Kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Kita angkat takbir, rupanya berada ni 4 rakaat. Kita pun terpaksalah buat 4 rakaat. Sebab kita mengikut imam, kita kena ikut sebagaimana rakaat imam. Itu kita tak boleh mengikut. Kalau kita tahu imam tu buat 4, kita buat 2, tak sah kita mengikuti imam yang buat 4. Kecuali kita mengubah, aku mengikut sebagaimana rakaat imam. 4 lah. Itu. Rupanya lepas kita bagi salam, berada tadi rupanya dia jual kopok kat pam minyak tu rupanya. Kan ramai kan orang jual kopok itu. Waktu PKP ni tak adalah. Baik. Seterusnya yang keempat, orang yang hilang keharusan untuk solat qasar. Si musafir meragui status niat imam yang solat sama ada tamam ataupun qasar. Tak tahu ni, alamat imam ni qasar ke, tamam 4 rakaat ke, 2 rakaat ke. Maka dia niat awal lah. Selamatkan dia awal-awal. Saja aku solat pada zuhur 4 rakaat mengikut imam. Kerana Allah Ta'ala begitu kan. Bismillah. Kalau si imam tu 2, dia tetap sah sebab orang yang membuat 4 rakaat boleh mengikuti imam yang buat 2 rakaat. Tetapi orang yang menjadi makmum 2 rakaat, dia nak mengikut imam yang 4 rakaat, tak boleh. Itu kaedah dia. Okey, jelas. Tinggal lagi 10 minit. Ada soalan? Ustaz. Dekat chat box ni ada orang bagi soalan. Saya bacakan Ustaz, saya bekerja ke 3 lokasi dalam sehari. Dari rumah saya ke lokasi pertama 70 km, ke lokasi kedua lagi 20 km dan ke lokasi ketiga lagi 20 km. So total pergerakan saya melebihi 2 mahalah. Bolehkah saya jamak sebelum saya pulang ke rumah walaupun jarak dari lokasi ketiga ke rumah tidak melebihi 2 mahalah? Okey. Jadi jarak di sini diraguilah daripada tempat checkpoint 1 ke checkpoint 2 ke checkpoint 3. Daripada checkpoint 3 nak balik ke rumah jadi pendek perjalanan tu kan. Kita keluar daripada khilaf, keluar daripada keraguan, maka laksanakanlah 4 rakaat di dalam waktu masing-masing. Laksanakanlah 4 rakaat di dalam waktu masing-masing. Berbeza kalau route perjalanan kita tu checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3 tu masa patah balik tu pun sama juga. Memang mencukupi 2 marhalah pergi dan 2 marhalah balik. Tapi ada juga pandangan yang mana ketika pergi tu silakan untuk jamak dan qasar, tetapi dalam perjalanan balik tu tak boleh dah jamak qasar sebab pendek jarak dia. Begitu. Okey. Yang selanjutnya ada soalan? Ada satu lagi soalan. Okey, saya bacakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Kalau kita bukan bermusafir tapi jalan jam, tak sempat solat sebab tersangkut habis atas highway, jadinya boleh ke kita jamak atau macam mana? Okey. Perbahasan tentang kita terperangkap dalam traffic jam. Okey. Kita ada tak standby air untuk kita berwuduk? Umpama contoh ada air dalam kereta. Air mutlak lah. Jangan air Milo, air kopi, air TO ke. Kan? Okey. Yang pertama.
dia masih lagi ada ruang untuk dia berhenti ataupun tidak. Kena tengok pula kat situ. Kalau ada ruang yang selamat untuk dia berhenti dan melakukan solat itu di tepi jalan, maka wajib baginya untuk berhenti dan melakukan solat tersebut di tepi jalan. Kalau orang perempuan, tutup aurat lah. Tutup aurat tu tak semestinya pakai telekung. Cukup dengan baju kurung, cukup dengan tudungnya, cukup dengan berstokin dia yang tidak menampakkan warna kulit, sah untuk diri dia melakukan solat di tepi jalan tu. Baik. Tapi hal keadaan yang lain, umpama contoh, kat mana nak pergi ni, nak parking tepi jalan pun tak boleh, melekat traffic jam dia tu, melekat. Melekat. Kalau nak keluar buka pintu kan motor lalu, apa benda semua kan kena langgar lah pula. Bahaya. Ini bagi kes orang yang traffic jam bukan sebab musafir. Pergi kerja balik kerja je. Kan? Tiba-tiba jadi macam tu. Maka diharuskan bagi dia untuk jamak. Jamak takhir lah. Zuhur pergi ke waktu asar. Ini pernah berlaku pada diri saya sendiri. Terperangkap di keluar daripada Danau Kota, Setapak, nak balik ke Bangi. Lalu kat jalan dekat hari Jumaat pula tu. Laluan di Lembaga Tambah Haji. Masa tu juga ada construction. Memang melekat sungguh lah. Memang melekat sungguh. Nak keluar pun tak boleh. Nak ke kiri tak boleh. Nak ke kanan tak boleh. Hadap aje lah. Hadap aje lah. Lalas sekali macam mana tuan-tuan? Solat hormat waktu. Air wuduk tak ada. Dalam kereta pula tu, anggaplah kiblat di hadapan kita ketika itu. Harus. Tak ada masalah. Solat hormat waktu. Kemudian qada lah. Fardu asar. Apabila sampai ke destinasi di Bangi ni, solat asar qadaan. Begitu keadaan dia. Okey. Ada lagi ke soalan lain? Sebelum terlupa, solat hormat waktu ni, okey, pertanyaan daripada Sufiah, tu anak saya sendiri tu. Solat hormat waktu adalah solat yang tidak ada wuduk. Saja aku solat fardu zuhur hormat waktu kerana Allah Ta'ala. Saja aku solat fardu asar hormat waktu kerana Allah Ta'ala. Boleh. Hukumnya harus. Ya, harus. Tetapi wajib qada lah. Selepas kita sampai ke destinasi, wajib qada, ambil wuduk, bersihkan diri, ambil wuduk, tutup aurat dan qada solat tersebut. Kan? Itu solat hormat waktu tu wajib qada. Kalau solat yang kita tinggalkan dengan sengaja, apatah lagi wajiblah qada dia. Kan? Baik. Ada lagi soalan? Tak ada? Okey. Antara isu kontemporari berkaitan solat jamak dan qasar. Contoh seorang pegawai yang outstation berada di luar kawasan kerana sesuatu tugas yang tertentu. Keharusan jamak dan qasar solat adalah mengikut tempoh lamanya dia berada di tempat tersebut. Jika tempoh tugas tersebut 3 hari, diharuskan qasar. Jika 4 hari, tidaklah diharuskan qasar. Tu kan? Sebab 4 hari tu 4 hari penuh lah. Baik. Macam mana pula kalau orang yang dia balik ke kampung, balik raya-raya lah katakanlah, waktu normal macam dulu-dulu lah, dah lama kita tak balik kampung kan. Baik, aku balik ni 3 hari je, maka bolehlah bagi aku ni sembahyang jamak dan sembahyang qasar. Tiba-tiba saat kita dah packing dah barang kita, beg kita dah nak balik ke KL balik lah. Kan? Tiba-tiba ayah jatuh kat bilik air, kena stroke. Ataupun kena serangan jantung, pengsan ke apa benda ke, tergeliat, patah kaki dan sebagainya. Kita pula yang seorang tinggal ketika tu, adik-adik yang lain dah cabut dulu awal-awal lagi, dah balik dah. Kan? Alamak, terpaksalah aku sambung lagi duduk kat rumah mak ni. Kan? Harap-harap bolehlah sembuh sehari ni. Maka tertangguhlah kita jadi 4 hari. Kan? Dengan harapan hari keempat tu petang nanti bolehlah beransur balik. Ayah nanti bolehlah keluar daripada hospital. Dalam jangkaan kita, tiba-tiba tak, jadi hari yang kelima. Jadi hari yang kelima, benda yang kita tak boleh nak jangka keadaannya kan. Berapa lama tu
benda yang bertunggak ni. Tak boleh kita nak balik ni. Dalam keadaan kita tak tahu, tanpa juga diberitahu oleh doktor. Kalau macam ni keadaannya, lagi 5 hari ayah baru boleh keluar ni. 5 hari, 6 hari standard baru ayah boleh keluar daripada ward hospital ni, umpama contoh. Maka kita pun kata, kalau macam tu, dah hilang dah lah, kita dah faham dah. Dan melepasi daripada 4 hari lah. Kan? Kita stay kat situ, maka yang hari yang kemudian tu kita solatlah secara sempurna dalam waktu masing-masing. Tapi kalau doktor kata kemungkinan hari ni boleh balik dah ni, sekejap aja ni. Tiba-tiba tu bertunggak pula daripada sehari ke sehari, bertunggak, kan? Dalam keadaan kita pun tak tahu, doktor pun tidak pasti, kan? Maka had maksimum yang boleh jamak dan qasar bagi kes yang bertunggak-tunggak tanpa diketahui bilakah tarikh pasti untuk pulang balik, maksimum dia 18 hari. 18 hari boleh jamak dan qasar bagi situasi kes yang macam ni. Ataupun kita kes kita outstation, pergi ke dalam hutan umpama contoh buat repair substation ke contohnya lah, kan, repair kalau dalam jangkaan, kalau kerosakan ni sehari dua siap lah. Rupanya apabila kita buka sistem dan sebagainya, check, ada benda ni, kabel ni, kena ganti fuse ni, kan, kita pun roger dengan HQ kita umpama contoh, dan dia orang pun datang, rupanya bila dah repair jumpa pula benda-benda yang lain yang perlu di repair lagi rupanya. Bertunggak, maksimum 18 hari yang kita boleh jamak dan qasar rupa-rupanya. Baik, pernah tak dengar jamak suri? Tak pernah dengar? Jamak suri. Kalau Lisa Surihani pernah dengar lah kan? Lisa Surihani, isteri siapa tu? Yusri. Kan? Yusri, KRU. Betul ke? Betul kan? Ke korang tak tahu? Mustahil. Okey. Jamak suri iaitu kita solat Zuhur di hujung waktu Zuhur. Waktu Zuhur masih ada lagi. Kemudian selesai saja waktu Zuhur tu, azan asar kumandang. Kemudian kita solat asar. Jamak suri ni seolah-olah nampak macam jamak lah, tapi dia tak ada niat jamak pun. Tapi dipanggil sebagai jamak suri. Ini diharuskan untuk orang yang uzur, yang susah diri dia dah pakai pampers umpama contoh. Orang dewasa yang uzur yang dah pakai pampers umpama contoh. Susah aku nak berulang-ulang tukar pampers, mahal. Nak bayarnya tu tak mampu umpama contoh. Sekali tukar pampers untuk siang, sekali tukar pampers untuk malam. Sebab apa? Dia nak solat tu. Tu kan? Dah pakai beg najis dan sebagainya tu. Maka dia buat solat jamak suri. Kan? Solat jamak suri dengan wuduk yang sama tu. Dia solat Zuhur di hujung waktu tetapi masih lagi dalam waktu Zuhur. Ini 4 rakaat dia, bukan jadi 2. Kemudian 4 rakaat lagi asar apabila kumandang azan asar. Maka dia dekat-dekat. Umpama contoh, katakanlah waktu asar sekarang pukul apa? Katakanlah 4.30. 4.20 petang dia solat Zuhur dengan wuduk yang sama pada pukul 4.30. Azan asar kumandang dan dia solat asar. Sama ada dengan wuduk yang sama ataupun dia nak ambil wuduk yang baru, silakan, tak ada masalah. Ini namanya jamak suri. Jamak suri ni juga boleh untuk siapa? Orang yang menjaga sempadan negara, mengawal di menara-menara kawalan tu. Kan? Alamak, geng aku tak sampai lagi nak cover aku ni. Kalau aku semayang ni, aku sujud ni, orang menyelinap masuk dalam pagar kita ni. Tak jadi. Umpama contoh. Begitu keadaan dia kan. Itu antaranya lah. Begitu juga orang yang menjaga trafik. Katakanlah lampu trafik tak berfungsi. Kalau aku tak jaga ni, ramai yang hilang nyawa ni. Benda yang getir, benda yang penting sangat. Maka keharusan itu diberikan. Keharusan itu diberikan. Tolong ambil nombor ni kalau nak WhatsApp, kalau ada persoalan tentang jamak dan qasar dan lainnya. 019 271 4750. 019 271 4750. Satu soalan cepu mas yang saya tinggalkan. Tuan-tuan fikir macam mana jawapan dia. Katakanlah
Ali bin Dolah. Dia ada isteri yang pertama namanya Farah. Dia ada isteri yang kedua namanya Milah. Orang Negeri Sembilan agaknya lah kot. Dia ada isteri yang ketiga namanya Zainab. Isteri yang ketiga berada di Jerantut. Isteri yang kedua berada di Kuala Pilah. Isteri yang pertama berada di Bangi. Kan? Perjalanan jarak-jarak tu boleh tahan tu. Mungkin lebih 2 marhalah lah tu. Kan? Apabila dia sampai di rumah isterinya itu, salah seorang daripada 3 orang tu lah. Kan? Dia hanya stay sehari 2 hari je. Apakah dia boleh melakukan jamak dan qasar semasa di rumah tersebut? Itu soalan dia. Fikir-fikirkan, cari jawapan dia. Kalau tak jumpa, WhatsApp saya dan nanti saya bagi jawapannya insya-Allah. Okey, kembali kepada moderator kita. Moga-moga ada natijah yang terbaik dalam perkongsian ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Mana tuan moderator kita? Tadi menguap je tadi tu. Ke ada soalan-soalan lain ke? Okey, terima kasih kepada Ustaz Azra Aizat. So sebelum habis lah kan, kalau ada soalan terakhir ke sebelum kita berpisah. Silakan. Jawapan dia wajib qada. Wajib qada. So untuk qada solat ini dia sunat disegerakan sebab dia buat tu dalam keadaan tidak disengajakan kesilapan tersebut. Ya, sunat disegerakan. Adapun yang kita sengaja melakukan, contoh meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia bukan sunat disegerakan qada, tetapi dia wajib disegerakan qada. Begitu dia ya. Ada juga orang tanya, Ustaz, saya ni suka buat solat sunat, tapi saya ada hutang solat-solat qada. Macam mana Ustaz, boleh tak dalam pada saya bayar yang qada tu, saya boleh juga buat yang sunat? Pun boleh. Yang penting yang qada tu buat. Dan juga disertakan dengan taubat atas kesilapan yang lalu lah. Lagi? Dekat chatbox ni ada soalan. Tanya kenapa solat subuh tak boleh jamak Ustaz? Sebab dia tunggal. Waktu dia pemisah antara malam dengan siang. Dia tunggal. Ya. Subuh nak jamak dengan apa? Waktu yang ditetapkan pada hukum syarak sebagaimana yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk bagi kita kan, baik adalah zuhur bersama dengan asar dan maghrib bersama isyak. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Okay, so yang next soalan, kan contoh kita yang tadi yang soalan Eddie tanya pasal kita kena kodok solat kan. So andai kita tak tahu berapa dah jumlah rakaat yang kita kena kodok tu. So kita kena buat berapa banyak tu sebenarnya? Estimate, kalau boleh estimate lah. Satu lagi selain daripada kita estimate tu adalah kita melakukan solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah bukan hanya semata-mata untuk memilih jodoh. Bukan hanya semata-mata untuk memilih di universiti mana, kolej mana aku nak pergi belajar ni.
bukan semata-mata rumah yang mana satu aku nak pilih untuk aku nak beli. Tetapi solat istikharah juga kita minta pertolongan Allah mendorong hati kita ini perkara yang kita kena buat. Sama ada perkara tu benda yang kita terhutang, yang kita dah tak ingat, sama ada hutang tu sama manusia, begitu juga hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi lah. Maka kita solat sunat istikharah, ya Allah tolong minta tolong bantuan kau, ya Allah tunjukkan pada aku, dorongkan bagi aku satu petunjuk supaya aku teruskan melakukan perkara yang aku masih hutang dengan kau. Maka didorong kita, contoh nak solat isyak qada. Kan? Solat isyak qada. Umpamanya zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tak kira lah. Tu ya. Begitu juga bagi orang yang ada hutang puasa pun sama juga. Kadang dia tak ingat dah. Ada satu kes orang ni dah meninggal dah. Dia meninggal umur 65. Seorang jiran WhatsApp pada sebelum Ramadan hari itulah. Si fulan ni meninggal dunia pada umur 65 dan ahli warisnya bertanya bagaimana kami boleh membayar hutang ayah kami tentang puasanya. Kalau solat tak boleh bayar, tak boleh kita gantikan solat untuk ayah kita, mak kita ke, ahli keluarga adik-adik kita ke, tak boleh. Tapi puasa macam mana? Sebenarnya wajib digantikan oleh ahli waris. Tapi kalau dah banyak sangat tak termampu dia orang, rupanya kena bayar fidyah. Si fulan ini tidak melakukan puasa daripada umur akil baligh hinggalah tarikh kematian dia. Akil baligh katakanlah kita ambil yang lebih awal 9 tahun, 10 tahun. Maka dia ada hutang puasa dia selama 53 tahun. Allahu Akbar. 30 hari. Kan? 30 hari kalilah 53. Kan? Kali RM4 dia duduk kat KL. Kali RM4. Total dekat 7,000 yang kena bayar tu. Itu yang kita beritahu pada ahli waris lah. Baik. Okay. Oh, ramai juga yang join malam ni. Adalah dalam 20 orang kot. Last question kalau ada sebelum kita beransur. Okay, saya juga Las. Saya juga Las. Saya nak tanya contoh macam saya kampung kat Kelantan kan. So saya dari KL ke Kelantan. Lepas tu dekat Kelantan tu saya ada 2 kampung. Maksudnya ada tempat, satu dekat Ketereh, satu dekat Macang kan. Lepas tu contoh saya balik Kelantan tu seminggu. Lepas tu so sama saya duduk Kelantan tu macam 2 hari kat Ketereh, lepas tu 2 hari ke Macang pula. Lepas tu Ketereh Macang sampai selama seminggu. So tu saya dikira bermukim ke tak? Boleh solat jamak qasar? Ketereh dengan Macang. Berapa hari di Macang, berapa hari di Ketereh? Contoh 2 hari Macang, lepas tu 2 hari ke Ketereh. Lepas tu ulang balik 2 hari ke Macang, Ketereh sampai seminggu. Selama seminggu. Selama seminggu macam tu jadinya lah. Dia tak menetap 3 hari kat situ. Dia tak jadi sempurna lah kan. Khawatir takut ada timbul keraguan dalam isu yang ini, maka kembali pada hukum yang asal itu lebih baiklah. Kan? Maka untuk tempoh ketika mana kita sampai di Macang, Ketereh ke depan lagi kan, Ketereh kan. Ketereh depan lagi. Kita sampai di Macang tu, kita teruslah buat tamam. Itu lebih baik untuk kita mengelakkan diri kita daripada keraguan. Sebab apa? Kembali pada hukum asal. Tapi kalau sebab dia duduk berulang-ulang tu, 2 hari sini, 2 hari sana, betul balik sini balik 2 hari kan. 2 hari balik macam tu kan.
Kalau ikutkan juga, ada keharusan tersebut masih lagi berjalan sebab dia tak sempurna 4 hari di satu tempat. Tak sempurna 4 hari di satu tempat. Maknanya dia 2 hari di Macang dan dia 2 hari pula di Ketereh. Dan patah balik pula 2 hari pula di Macang. Maknanya dia bergerak. Yang dinamakan bermukim adalah dia stay di Macang tu 4 hari. Betul, lepas tu baru dia keluar, pergi ke Tereh pula hari yang berikutnya, hari yang kelima lah katakan. Maka ya hari yang kelima tu dah kira perjalanan musafir yang baru, kena 2 marhalah yang baru pula. Maka kalau ikut yang kaedah gini, kita nampak kalau berulang-ulang 2 hari di Ketereh, 2 hari di Macang, kemudian patah balik di Macang, kemudian Ketereh, kemudian Macang balik, kemudian balik KL balik semula, kan? Semuanya dikira satu perjalanan musafir. Harus untuk dilakukan jamak dan qasar. Okey. Macang rumah siapa? Kampung Belama. Kampung belah mak, belah ayah? Ketereh. Ya. Saya Tanah Merah. Belah ayah, Kampung Penambang, Kota Baru, belah mak. Okey tuan-tuan. Nombor dah ambil lah, nombor tadi. Kalau ada nak tanya, boleh WhatsApp di nombor tersebut. Satu soalan, 50 sen. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Kembali pada tuan moderator kita untuk menutup sesi kita pada malam ni. Alright. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay. So banyak input dan output yang kita dapat daripada forum kita pada hari ini. So harap daripada tajuk kita lebih faham tentang jamak dan kasar. Okay. So Ustaz, ada kata-kata akhir sebelum kita tutup kita punya majlis ni Ustaz? Okey, Allah Ta'ala menjadikan solat jamak dan qasar ini sebagai satu keringanan rukhsah untuk kita yang perjalanan musafir kita harus pada hukum syarak. Tujuan dia untuk apa? Kerana memberikan satu hadiah kepada kita. Maka kalau ada orang yang menolak hadiah tersebut, tidaklah sangat tidak wajar. Yang sangatlah tidak wajar seumpama kalau yang di-Pertuan Agong katakanlah dijemput kita datang ke istana nak bagi pingat. Aku nak bagi hadiah kat kau ni Mamat. Umpamanya kita kata tak payah tuanku, bagi kat orang lain. Apa tuanku kata, aku nak bagi kau tak nak pula. Jadi apatah lagi kalau yang nak baginya Allah yang menjadikan kita, sewajarnya kita ambil dan rebutlah peluang tersebut. Itu kan. Yang penting Allah Ta'ala nak kita ini menjaga solat fardu 5 waktu. Sama ada secara tamam, begitu juga secara kasar, sebab solat ini adalah perkara yang pertama yang akan ditanya di mahsyar. Apabila solat ini sempurna, maka berlebih kuranglah kiraan amalan yang lain dianggap sempurna. Tetapi kalau solat itu tidak sempurna, banyak cacat celanya, tebuk sana, tebuk sini, tenggelam timbul solatnya, kan? Masa rajin buat, masa malas tinggal, maka kiraan di akhirat kita sangatlah berat. Maka kita jaga solat untuk membetulkan diri kita. Orang yang berjaya adalah orang yang menjaga solat dia. Orang yang rugi, orang yang kecewa, orang yang lalai, yang cuai adalah orang yang meninggalkan solat dia. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. So kita akan tutup kita punya majlis dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an Okay, terima kasih semua kerana masuk ke